أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتميم الخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Imam Masjid Negara Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim kerana sudi bersama-sama dengan Gama Nur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan sambungan tadabbur surah Al-Baqarah. Hari ini sambungan ayat 270 insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya sayangi sahabat tabiran Gama Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini dari subuh tadi hingga ke saat ini, masya-Allah. Semoga Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita nak tengok ayat yang ke-270. Semalam kita belajar tentang perbezaan antara janji Allah dan janji syaitan. Allah sebut tentang syaitan juga berjanji, Allah berjanji. So janji yang mana sepatutnya menjadi menjadi impian kita untuk kita terus ikut, ataupun janji yang mana kita nak percaya. Maka bila kita percaya janji itu, kita buktikan. Di sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita membuktikan janji itu. Kan, kalau kata percaya, buktikanlah bahawa anda percaya. Begitu. So seterusnya Allah sebut wa ma anfaqtum min nafaqah aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimin min ansar. Sebut tentang percaya janji ini, percaya janji. Penama kita adakah kita benar percaya? Pergi ambil durian. Dia nak beli durian. Adakah kita benar percaya
Allah benar melebihkan orang-orang yang berjihad berbanding orang-orang yang duduk saja tak buat apa-apa dengan pahala yang besar. Adakah kita percaya benda tu? Ataupun kalau kita sekarang ni kita kan sedang berlaku peperangan di Palestin, adakah pemimpin kita ni benar-benar nak bantu Palestin, Gaza terutamanya? Adakah mereka benar-benar nak bantu Palestin ataupun Gaza? Sebab sepanjang peperangan ini berlaku dari dulu sampailah ke sekarang, tiada seorang pun pemimpin negara Islam pernah bertemu dengan wakil Hamas. Sebab itu usaha paling minimum nak membuktikan yang kita menyokong mereka. Tak ada seorang pun pemimpin negara Islam. Kita sendiri pun tak jumpa dengan wakil Hamas. Sedangkan wakil Hamas tidak pernah dipanggil untuk hadir ke persidangan OIC. Mereka inilah puak yang mempertahankan Gaza. Fatah tu dia mempertahankan Jerusalem. Wakil Hamas tidak pernah pun dipanggil. Malah mereka inilah yang juga berjuang mempertahankan tanah air mereka. So kalau betul kita percaya bahawa Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk saja dengan pahala yang besar, maka apa tindakan yang kita boleh buat atas usaha jihad ni untuk benar-benar dapat bantu orang-orang di sana? Kan? Tak gitu. So, wama anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin. Wama anfaqtum min nafaqatin. Dan apapun yang kamu belanjakan berbentuk infak kamu ni. Apa sahaja yang kamu belanjakan. So, Allah tak sebut kita belanjakan apa, kita infakkan apa. Tak. So, kalau tak sebut secara spesifik infakkan apa, dia boleh kita rujuk kepada sama ada infak ke jalan Allah atau infak kepada maksiat. Kan? Kita boleh sponsor budak-budak tahfiz makan dan kita juga boleh sponsor para penjudi makan. Kan? So Allah tak sebut. Wa ma anfaqtum min nafaqah, apapun kamu infak, apapun kamu beri, apapun yang kamu sumbang, au nazartum min nazrin, atau apa sahaja yang kamu nazarkan. So nazar ini dia sudah ada sebelum Islam lagi. Ada nazar yang bukan pada Allah ke? Ada. Sebab nazar ni sudah lama. Islam datang dengan bawa idea yang baru. Nazar ni sudah lama. Kalau tengok rakan-rakan kita, dia bawa kavadi tu. Tu nazar lah tu. Agama Hindu. Dia bawa kavadi. Kalau Umar pernah bernazar nak iktikaf di Kaabah. Kan. So dia ada
Agama lain juga ada konsep itu. Ada konsep itu. Jadi Allah kata apa pun yang kamu belanjakan atau apa pun yang kamu nazarkan, fa innallaha ya'lamu. Allah tahu. Allah tahu. So ayat ni Allah nak bagi tahu dan Allah nak bagi tahu pada kita apa pun yang kita beri, sama ada untuk kebaikan atau untuk kejahatan, Allah tak tahu. So tak payah sibuk maklumkan kepada seantero dunia bahawa kita buat sesuatu. Sebab kita hanya nak pahala dari Tuhan, pahala dari Allah. Allah ingatkan yang kalau kita infak atau nazar kepada keburukan pun Allah tahu. Dan Allah tutup ayat itu dengan orang zalim pasti tidak akan ditolong. Orang zalim pasti tidak akan ditolong. So ada dua pihak yang berperang. Ada yang tolong Israel, ada yang tolong Palestin. Dua-dua Allah tahu. Dua-dua Allah tahu. Pertolongan macam mana yang diorang buat, pertolongan macam mana yang diorang bantu, Allah tahu. Dan sekarang ni kita termasuk tak dalam golongan yang sedang membantu? Allah kata apa sahaja. Apa sahaja. Doa kita ke, kan sumbangan kita ke, keprihatinan kita ke, apa sahaja. Apa sahaja. Dan Allah letak di hujung, Allah tutup ayat ni dengan Allah takkan bantu orang yang zalim. So kalau kita punya bantuan tu dalam bentuk masih lagi beli Starbucks. Starbucks. Kan, yang jelas dan terang menyokong Israel. Setiap pembelian kita sebenarnya membantu mereka. Allah tahu. Dan Allah kata orang zalim pasti takkan dibantu. Pembelian kita beli Starbucks tu, kita pada kategori zalim. Dan kita sebenarnya enggan dibantu oleh Allah. Simple kan? Ya, simple. Tapi benda ni sangat besar. Sangat dalam. Wa ma lizzalimina min ansar. Apa lagi yang bentuk bantuan-bantuan kecil kita? Tengok gambar, kita like. Bantuan-bantuan kecil. Tu pentingnya perkataan ma. Apa sahaja. Dalam apa jua bentuk. Dan kalau kita buat sokongan, walau sekecilnya, terutamanya sokongan kepada pihak yang pihak yang menzalimi, Allah kata wa ma lizzalimina min ansar. Dia ada dua maksud. Pertama, yang membantu tak akan ditolong, yang dibantu juga tak akan ditolong. Sebab kalaupun kita tolong macam mana Israel itu, Allah kata tak. Dia tak akan dapat benefit. Kita tak akan dapat apa-apa benefit. Dan tak ada siapa yang dapat menyelamatkan dia. Walau seluruh dunia membantu menolong Israel. Kemudian, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Kalau kita zahirkan sedekah kita. Kan. Kalau kita zahirkan sedekah kita. Contoh, sedekah yang wajib seperti zakat. Kita zahirkan, keluarkan zakat. Tunjuk. Supaya jadi tauladan kepada orang lain buat juga perkara yang wajib.
Tapi sedekah-sedekah sunat, yang tu disunatkan untuk rahsiakan, untuk jaga keikhlasan hati. So, sekarang ni Allah kata, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu zahirkan sedekah itu secara terang-terangan, maka itu baik. So, ayat ni beri hukum, boleh kita sedekah sambil ambil gambar. Lepas tu tunjuk dekat grup family. Alhamdulillah dan sedekah hari ini. Allah kata, fani'immahi. Itu adalah baik. Kan? Pernah dalam satu majlis, Nabi dengan para sahabat, datang seorang peminta sedekah. Nabi suruh sahabat bantu peminta sedekah tu. Tapi tak ada siapa pun yang bangun nak bantu mulanya. Kemudian seorang sahabat bangun dan beri sedekah pada lelaki tu. So bila nampak perbuatan sahabat yang pertama, maka sahabat yang lain pun bangun beri sedekah pada lelaki tu. Maka Nabi beritahu, orang yang mula-mula buat itu akan dapat pahala sedekah sahabat-sahabat yang lain. Ui. Kan macam kita, sekarang ni 95 orang. Katalah ada seorang, kita sedang berkumpul ramai-ramai, ada seorang peminta sedekah datang. Masing-masing masih reserve, takut-takut nak bantu ke tak, nak bantu ke tak. Tiba-tiba bonda beri RM10. Orang pertama yang beri. Lalu diikuti yang lain. So bonda layak dapat pahala sedekah orang-orang yang sedekah tu. Berapa ramai? Baki 94 orang. Pahala dia bersedekah, bonda dapat. Itu beza. Itulah maksud muqarrabin. Dia pioneer, dia yang mendahului. Muqarrabin. Satu dalam surah Waqi'ah tu Allah sebut tentang ashabul yamin dengan muqarrabin. Muqarrabin ni seorang je yang mula. Yang lain ngikut tu, tu ashabul yamin. Golongan kanan. Gitu. Sehingga Nabi kata, siapa yang mengajak kepada kebenaran adalah baginya pahala sebagaimana pahala bagi orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangkan pahala tersebut sedikit pun. Kan? Cuba tengok guru-guru kita dulu yang memperkenalkan kita tentang tindakan-tindakan baik yang perlu dibuat. Tu, siapa yang mengajak kepada kebenaran. Guru kita pandu kita, okey, buat yang ini, buat yang ini. Bila kita buat, guru kita akan dapat pahala apa yang kita buat tanpa dikurangkan pahala kita. Maaf Ustaz, ada tetamu ni. So tetamu datang pagi-pagi ni nak jamu apa ya? Kan? Biskut Mary. Kan? Ke dah siap-siap masak. Mesti sedap jamunya tu. Tetamu datang, paling tidak salmon masak asam pedas. Kan? Tanya Ustaz nak serah kutipan pada siapa? JAKIM ke? JAKIM pun boleh. Kerajaan Malaysia Madani pun boleh. Hari tu kan PM dah umumkan ada satu satu kementerian yang urus
tentang sumbangan ni. Boleh juga serahkan pada mereka. Dan yang terbaru dorang nak hantar berapa ya? Dorang nak terbangkan dorang nak terbangkan berapa banyak kat mana saya baca tu dekat JPM punya update. 20 juta tan bantuan nak terbangkan ke Mesir. Hari ni ke esok? Alah, salmon tu janganlah beli 1 ekor. Beli seulas cukup lah. Buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa. Kan. Kalau nak ikan yang banyak ekornya, masaklah ikan bilis. Masaklah ikan bilis. Ikan bilis buat sambal. Satu mangkuk tu boleh beberapa ekor ikan. Ya kan, tak pernah test ikan bilis masak asam pedas. So wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekah, wa tu'tuhal fuqara', dan kamu betul beri pada fakir miskin. Ada je yang kata, aku tak tunjuk-tunjuk sedekah aku. Aku beri senyap-senyap. Punya senyap dia beri sampai langsung dia tak beri. Orang fakir tu pun tak perasan. Dia bagi ke tak? Allah bagi tahu. Kalau kamu sembunyikan sedekah serta kamu benar berikan kepada orang fakir miskin, bukan dia senyap terus. Tak. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Aduh. Benarlah. Allah benar tahu tentang perangai manusia ni. Ada yang tunjuk. So kalau tunjuk sedekah tu dia tak boleh lah nak sorok-sorok tak bagi. Ada yang bagi sembunyi-sembunyi. Punyalah sembunyi sampai orang fakir tu pun tak perasan. Yang mana sedekah dia? Aku tak perasan. Macam-macam perangai manusia. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. So kalau sembunyikan dan diberikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum. Tindakan itu lebih wajar. Itu lebih baik bagi kamu. Tadi fa ni'mahi, bagus. Tapi kalau disembunyikan, itu lebih bagus. Sekarang Allah nak kita menggambarkan yang mana bagus, yang mana lebih bagus. Perbandingan sedekah bagi orang beriman ni pada level bagus atau lebih bagus. Dia bukan tak bagus, tak. Bagus atau lebih bagus. Sebab waktu tuhal fuqara juga bermaksud kita beri orang yang tepat. Memberi di tempat yang betul. Ini penting sebab kadang-kadang kita beri tak kena pada tempat. Kita beri tak kena, pemberian yang kita beri itu tak kena. Tuhal fuqara juga bermaksud apa yang kita beri itu sesuai dengan apa yang dia nak. Kan? So, kadang kita beri ni ikut bundle. Yalah, katalah pertubuhan Gema Nur Iman. Kan? Sekejap, saya bersama siapa ni? Saya bersama siapa?
Pertubuhan apa korang? Gemma Nur Iman Ustaz. Pertubuhan Iman. Nur Iman. Saja. Kalau Tak sebut salah sebab sebut jangan. Okey. So pertubuhan Gemma Nur Iman. Katalah korang dah kumpul-kumpul duit, dapatlah kumpul 100,000. Dapat kumpul 100,000. So bila dah kumpul 100,000, korang pun rancang, daripada 100,000 ni, kita nak beri 100 keluarga lah. So satu keluarga dapat 100 ringgit. 100 ringgit ni kita beli barang dapur. Kita beri barang dapur. Barang dapur ni apa? Ada Maggi sikit, ada beras sikit, ada gula, ada tembikai, ada mentega, ada minyak. So kita beli. Beli. Okey. Dan kita pun mula agihkan. Ada keluarga yang anak 7 pun dapat nilai 100. Ada keluarga tinggal dia seorang pun dapat nilai 100. Ada keluarga yang tinggal berdua, anak pula sakit, perlu kepada susu yang special, pun kita beli nilai 100. Nampak tak bila kita lambak dan lamsam? Tu yang Allah kata, waktu tu hal fuqara. Kalau kamu beri sembunyi-sembunyi dan kamu benar-benar beri keperluan dia, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Wow, kan? Dan kadang-kadang kita beli tu apa? Sebab kita beli lambak dan lamsam, kita beli keperluan semua. Contoh kita letak juga pampers, tapi keluarga tu tak ada anak kecil. Kita letak juga keperluan wanita. Keluarga tu anak dia semua lelaki. Kan tak kena. Kita beli sediakan minyak motor, sedangkan dia pakai kereta api. Oh, langsung. So waktu tu hal fuqara, kajian terperinci perlu dilakukan oleh orang-orang yang mampu sebelum dia menghulurkan sumbangan. Nampak tak? Kajian terperinci tentang demografi penduduk. Demografi penduduk. Tentang keperluan setiap fuqara ini perlu dibuat supaya apa yang kita beri tepat dengan apa yang dia perlu. Dia bukan asal bagi je lah, pandang-pandang kau lah. Tidak. Fa'in tufuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan sedekah, berikan kepada orang fakir, pemberian yang tepat, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan hapuskan sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. So dengan kita bersedekah, Allah akan tutup dosa kita. Allah sebut dalam ayat ni sebahagian. Sebahagian. Maksudnya bukan semua dosa dihapuskan. Dosa-dosa kecil Allah tutup. Yukafir bukan hapuskan. Yukafir ni tutup. Tutup. Kenapa dosa kecil di Ustaz? Sebab dosa besar nak menghapuskan, nak menutupnya, kena taubat. Tak tahulah guna perkataan min sayyiatikum. Dengan kita bersedekah, Allah tutup aib kita. Dosa tu kan aib. Kesalahan-kesalahan kita buat tu aib.
Atau tuan-puan rasa aib tu apa? Sayyi'ah adalah segala bentuk kesalahan yang kalau orang tahu kita malu. Su, buruk. Kita tak nak orang tahu keburukan kita. Kan? Sebab tu kita buat kelas ni online je. Awal pagi pula belum mandi, dah tentu busuk. Kita tak nak tahu orang, tak nak tunjuk yang kita ni buruk di mata orang. So dengan infak dan bersedekah, Allah akan tutup aib kita. Tutup kesalahan kita. Tak bagi orang tengok. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah sangat berpengalaman tentang apa yang kamu lakukan. Mandi dulu baru solat subuh. It's good for you. Khabir maksudnya pengetahuan itu sangat dalam dan sangat detail. Tu khabir. Khabir juga kita boleh sebut kalau berkaitan dengan manusia ni pengalaman. Khabir ni kita boleh ertikan sebagai pengalaman. Dan Allah kata, Allah tahu luar dalam apa yang kamu buat. Itu maksud khabir. Siapa yang kita bantu, bagaimana kita bantu, berapa banyak kita bantu, bila masa kita bantu, apa niat kita bantu, semua Allah tahu. Semua Allah tahu. Cuma tak kita sini, kita selayang. Kemudian, laisa alaika hudahum. Tuan-puan cuba tengok ayat nombor berapa ni? 272. Semua sekali surah Baqarah 200 berapa? 286. So kita ada kurang daripada 20 ayat untuk menghabiskan surah Baqarah. Wah, best tak? Kan. So ayat 272, laisa alaika hudahum. Bila kita dah tahu tentang baiknya sedekah, kan? Tentang janji Allah, tentang lebih baik sedekah tu sembunyi-sembunyi, tentang keperluan kita memahami demografi, memahami keadaan orang yang kita nak sedekah itu, kan? Bila kita dah tahu, kita nak ajaklah orang lain turut sama, kan? Nak ajak orang lain turut sama, nak supaya lepas daripada ini, kalau beri itu, kita cuba elakkan beri secara lambat, tapi kita cuba lebih detail. Tapi kadang ada orang tak setuju. Yelah, dia kata buat apa penat-penat macam tu. Buat apa penat-penat macam tu. Kata dia. Penat-penat. Lalu bila kita ajak orang dan orang tak nak terima. Orang tak nak terima. Kan? Atau contoh, kita tolong orang supaya kita tolong buat kelas macam ni supaya ramai orang boleh ikut, boleh belajar. Tapi bila kita share link, dia tetap tak nak klik, tak nak datang. Kita bantu dia kerana kita nak dia juga dengar nasihat-nasihat yang baik daripada circle yang baik, komuniti yang baik. Tapi itu tak terjadi. Kita nak orang lain juga bersedekah dengan baik. Sebab kita dah nampak, kan? Lalu Allah kata, tidaklah atas engkau bukan pemberi hidayah pada mereka. Laisa alaika hudahum. Engkau tak boleh beri hidayah. Bukan tugas engkau untuk beri hidayah kepada mereka.
Dan ayat ini alaika, ka di situ merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu Nabi, ya Rasulullah, bukan tugas engkau untuk beri hidayah. Nabi punya sayang pada umat dia. Nabi ajak setiap manusia 100% tumpuan dan kesungguhan Nabi beri. 100% komitmen supaya dia faham dan boleh masuk Islam. Tapi Allah kata apa? Tak. Bukan atas engkau untuk beri hidayah. Kan pada zaman Nabi, bukan hanya Nabi, para sahabat, diorang bersungguh-sungguh tolong keluarga mereka yang kafir. Tetapi keluarga mereka tetap tak mahu juga masuk Islam. Sampai satu ketika, diorang fed up, tak nak dah tolong keluarga mereka lagi. Jadi Allah tegur perbuatan itu. Allah ingatkan yang bukan kita yang beri hidayah pada orang. Kemudian Allah kata, walakinnallaha yahdi man yasha. Allah jualah yang memberi hidayah pada siapa yang dia nak. So jangan rasa bersalah. Kalau kita dah jemput orang ramai, orang tak datang. Jangan rasa bersalah. Jangan rasa bersalah kalau orang tak nak dengar dakwah kita. Jangan rasa bersalah. Sebab hidayah itu milik Allah. Walaupun hidayah mungkin nama isteri kita, dia tetap milik Allah. Kan. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa jua yang kamu infakkan, apa jua yang kamu sedekahkan, apa jua yang kamu beri, dan pemberian itu nilainya baik, min khairin, harta yang halal. Kan ni tenaga ikhlas. Mentang-mentang ibu bonda buat kenduri, dia tunjuk rajin. Sebab boleh makan sedap-sedap dekat rumah bonda. Tak. Dia kena ikhlas. Bantu tu kena ikhlas. Lalu Allah kata, fali anfusikum. Apa yang kamu buat, pahalanya akan kembali pada dirimu. Kebaikannya akan kembali pada dirimu. Dan di sini Allah beritahu, dakwah kita itu juga infak dari kita. Dakwah dari kita itu merupakan infak. Infak benda-benda yang baik. So jangan berhenti daripada memberi, termasuk kepada orang tak nak ikut. Termasuk kepada orang yang tak nak ikut. Ajakkan kita. Walaupun mereka masih tak nak ikut, masih tak nak beriman mungkin, atau masih tak mau datang belajar mungkin, kita juga kekal dapat pahala infak tu. Kita mengajak tu dapat pahala, tuan-puan, jangan risau. Maka bukanlah bentuk sia-sia kita share link ni, kita ajak, kita kita ulas. Tak, itu bukan sia-sia. Sebab pahala sudah tertulis. Itu maksud fali anfusikum. Apa jua bentuk? Apa jua bentuk? Sebab kadang-kala risiko besar kita buat kelas-kelas macam ni ialah pada orang yang mengurusnya. Menguruskannya, mentadbirnya. Kalau mengurus tu nampak macam lain, kan? Mengurus. Perasan tak? Kata akar bagi mengurus ialah kurus. Harap-harap boleh kurus ke macam mana tu? Oh, urus ke bukan kurus? Sama je. Urus, kurus. Kan kalau dia mengurus wang, sama ada dia urus wang itu
atau dia kuruskan wang tu. Satu, dulu banyak koperasi-koperasi yang dikuruskan. Dana besar, akhirnya dia songlap. Kuruslah jadinya. Mengkuruskan. So, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kalau tadi contoh untuk grup ni, risiko besar ialah orang yang mengajak. Setiap minggu, mereka punya kegusaran ialah, ramai tak orang nak ikut ni? Ni baru 20 orang, baru 30 orang, macam mana ni? Teruskan je. Teruskan. Sebab pahala sudah pun tercatat dan tertulis. Jangan risau. Jangan pernah kita rasa, sikit ajalah orang nak ikut ni, begitulah. Tak. Sebab kita tak tahu fali anfusikum itu perkataan kembali kepadamu. Kita tak tahu apa bentuk yang Allah sediakan untuk kita. Boleh jadi bentuk keberkatan pada hidup. Boleh jadi bentuk kecukupan dalam rezeki. Boleh jadi bentuk ketenangan dalam hati. Boleh jadi bentuk kejayaan bagi anak isteri. Boleh jadi dalam, banyak. Fali anfusikum ni banyak tuan-puan. Dia bukan sahaja kembali kepadamu. Maksud kembali kepadamu ni, Allah beri pada kita apa yang Allah nak beri. Jin-jin tumpang dengar sekali tak Ustaz? Entah, aku pun tak tahu. Tak pernah nampak jin-jin ni. Jangan-jangan dia ada duduk kat sebelah tu kot. Kan? Dia sorang-sorang kat rumah. Rupanya ada bersepah dekat sebelah TV kita, sebelah laptop, sebelah telefon tu. Kan? Seru lagi, jangan pandang belakang. Kaos. Kan? So, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Setakat ni jin yang menakutkan apa? Ju-on tu kan? Ju-on. Yang dia keluar daripada bilik air tu kan? Siang tak seram. Kau tunggu sampai malam. Tuhan tu bukan jin. Jin tu hantu. Dia keluar dari TV. Dalam rumah ada jin kalau kita tidak buat sesuatu pada rumah kita. Jin dan syaitan tak akan dekat rumah tu. Syaitan terutamanya tak akan dekat pada rumah tu kalau kita bacakan surah Baqarah di dalamnya. Dia akan menjauh 3 hari. Kita dah 30 tahun tak baca surah Baqarah dalam rumah kita. Kan? Mana-mana rumah yang dibacakan surah Baqarah, syaitan tak akan mendekat selama 3 hari. Baca time puasa setahun sekali kan? Setahun sekali, itu pun hari pertama puasa. Hari kedua dah baca surah lain. Hari ketiga baca surah lain. Hari keempat dah baca surah lain. Syaitan dah masuk balik rumah. Dia kena baca satu surah. Kalau setakat 1 ayat, 2 ayat, dia tak gentar. Dia kena baca satu surah. Kena baca full lah. Kalau nak bahagi 3, bagilah 3 hari tu. Hari pertama, juzuk pertama. Hari kedua, juzuk kedua. Hari ketiga, baki surah Baqarah. Pasal rakaman boleh. Itu AI yang baca, bukan kita. Bolehlah kot. Sebab kita malas sangat kan. Bolehlah.
rakaman. Ah. So nanti kalau masuk kubur, bawa sekali. Yang radio rakaman tu kan. Dia baca 30 juzuk, konon-konon, terang sikit kubur aku. Ndasmu. Kan? Itu bid'ah besar dalam agama. Tak senonoh betul. Dia sepanjang hidup tak nak baca Quran, bila dah mati diwasiatkan, nanti pasangkan Quran dekat kubur aku. Oh, suka-suka dia. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan kamu pula tidaklah menderma sesuatu melainkan kerana Allah. So kita nak menderma bukan kerana yang lain, tetapi kerana nak menatap, nak melihat wajah Allah. Itu tujuan menderma sebenarnya. Kita derma bukan kerana orang tu miskin. Kita derma bukan kerana orang tu susah. Kita derma kerana kita dengar dia susah, dia miskin, lalu kita beri kerana Allah suruh kita beri. Allah yang suruh kita bantu orang susah. Allah yang suruh kita bantu orang miskin. Allah yang suruh kita pelihara anak yatim. Kan? So kita menderma itu bukan kerana yang lain, tetapi kerana Allah nak, Allah suruh, Allah suka. Maka kalau kita infak sebab nak mengubah hidup seseorang, kena tengok balik niat kita tu. Kita beri bukan sebab nak ubah hidup dia. Nampak tak? Kalau kita beri sebab nak mengubah kehidupan dia, tu kena tengok balik. So kita beri ni sebab nak cari redha Allah, bukan sebab nak ubah hidup orang. Dan kalaupun kita beri itu dan hidup dia berubah, itu bonus. Itu bonus. So kita tak berupaya untuk ubah apa-apa pun, melainkan kita ubah diri kita. Nampak tak? Ayat ini walaupun bentuk dalam pernyataan, dia sebenarnya ayat arahan. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ini ayat pernyataan. Kamu tidak menderma melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dia sebenarnya sama macam kita cakap dengan anak kita. Ingat ya, keluarga kita ni, dia akan cakap baik-baik dengan orang tua. Kan? Mak kita selalu cakap macam tu kan? Ingat, keluarga kita ni keluarga ada-ada. Perangai buruk macam tu bukan keluarga kita. Adakah itu pesanan atau arahan? Itu arahan. Dia konon-konon macam nak bagi tahu, tapi sebenarnya ia adalah suruhan dan arahan, peringatan. So Allah beritahu, apapun yang kamu infak, bukan kerana yang lain, tetapi kerana wajah Allah. Sebab bila kita buat kebaikan, syaitan tak akan berdiam diri. Dia akan cuba rosakkan. Sekarang Allah bantu kita macam mana nak betulkan. Macam mana nak betulkan. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Tadi wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, kemudian wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa jua yang kita sedekahkan, yang kita dermakan daripada harta-harta yang halal, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan balasannya kepada kamu.
Apa maksud dia ni? Akan disempurnakan. Ya, kadang-kadang kita beri itu kan, kadang kita beri ni tak seberapa. Kadang kita beri ni tak seberapa. Tapi Allah yang lengkapkan pemberian kita. Macam mana? Saya tak dapat lagi lah contoh tu. Ustaz, kalau kita dalam golongan mukhlisin, syaitan tak boleh kacaukan. Ya, pada golongan mukhlisin, syaitan tak boleh nak kacau sebab dia sampai pada tahap antara dia dan Allah, ikhlas. Dia sudah sampai tahap ikhlas. Yes, ya, memberi kecukupan kepada yang menerima. Kita mungkin rasa bila kita beri itu, kita kurang. Jangan risau, Allah yang akan cukupkan keperluan kita. Yuwafa ilaikum. Allah yang akan sempurnakan. Allah akan cukupkan. Wa antum la tuzlamun. Dan apa yang kita beri, apa yang kita rasa kurang itu, Allah akan cukupkan. Dan Allah kata, kamu takkan dizalimi. Kamu takkan dizalimi. Tuan-puan, boleh jadi sepanjang turun naiknya kita hidup dekat dunia ni, dalam pada kita nak buat kebaikan, kadang kita ada terbuat kejahatan, lalu sampai satu masa nanti kita ditimbang amal-amal kita ini, kita pun tak tahu amal kita ni cukup tak cukup. Kita pun tak tahu amal kita ni cukup ke tidak cukup. Dengan kadang kita memberi pun kita ungkit-ungkit, kan? Sebelum ni, dan lepas kita tahu, kita berusaha lah tak ungkit. So katalah sebelum kita tahu benda ni, kita dah beri banyak dah. Kita dah beri ratusan ribu. Tapi yang itu kita ungkit, kita belum bertaubat. Kemudian selepas kita tahu, kita beri pula. Kita beri dalam berapa? 30,000, 40,000. Beri dengan ikhlas. Lalu bila ditimbang amal, ada amal-amal yang terbang menjadi debu. Ada amal-amal yang stay. Beratnya dan terus ditimbang. Dan itu jam, apa yang kita buat tu rupanya tak cukup. Apa yang kita buat tu rupanya tak cukup. Boleh patah balik ke dunia untuk cukupkan? Tak boleh. Allah cukupkan. Dan itu lebih berharga. Yuwafa ilaikum itu lebih berharga. Sebab kita tak tahu apa yang kita buat ini memadai atau tidak. Cukup tak keperluan kita untuk kita lepas sampai syurga. Dan Allah kata, wa antum la tuzlamun. Kamu sekali-kali tak akan dizalimi. Kamu sekali-kali tidak akan dizalimi. Dan kemudian Allah kata, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Bagi orang-orang yang fakir. Bagi orang-orang yang fakir yang telah mengikat diri mereka di jalan Allah. Apa maksud ini yang mengikat diri mereka di jalan Allah? Maksud ikat diri ni, dia tak nak buat kerja lain. Dia hanya Dia hanya mengajar agama, berdakwah, kerja-kerja lain, kerja-kerja sukarelawan ni. Dia tak ada masa nak cari harta. Dia tak ada masa nak kerja untuk dapat gaji, tak ada. Dia dah mewakafkan diri untuk ajar Quran misal kata. Ajar hadis misal kata. Tapi dia fakir. Dia wakafkan diri untuk agama ni.
dan dia tidak mampu, la yastati'una darban fil ard, dia tak berupaya untuk mengembara di muka bumi nak cari rezeki tu. Dia tak sempat nak ke sana ke sini untuk cari rezeki sebab sibuk mengajar. Yelah, kelas dia penuh start daripada subuh tadi. Start daripada pukul 7.30, 7.30, 8.30, 8.30, 9.30. Speaking of 9.30, sekarang dah 9.27. Macam nak berhenti dah ni. Kan? 9.30, 10.30. Nanti ada lagi kelas. Kelas duha. Lepas tu ada pula kuliah zuhur. Lepas tu kuliah asar pula. Malam pula ada. Tak putus-putus. Tak putus-putus. Sebab mereka sudah mengikat diri mereka di jalan Allah. Malah mereka tak berupaya mengembara di muka bumi untuk cari rezeki. Sebab kalau dia cari rezeki, dia tak dapatlah mengajar. Kan? So mereka ni perlu dibantu. Kalau dia cari pendapatan, mereka akan kurang kerja pada agama. Mereka akan kurang kerja pada agama. Itu bukan malas bekerja, tapi mereka mengutamakan mengajar dan berdakwah tu lebih penting dari kepentingan lain. Ada guru agama yang kerja dan mengajar separuh masa. Itu dia tak perlu bantuan. Malah dia tak ambil apa-apa pun daripada anak murid dia. Tapi ada guru agama yang memang dedicated untuk mengajar agama tanpa ada kerja yang tetap. Kerja dia ajar agama. Mereka dah tak ada kerja lain. Itu dia kerja dia. Ajar Quran, ajar ngaji dari rumah ke rumah. So, orang yang macam ni kita perlu bantu. Tanpa perlu tunggu mereka minta. Kan, tanpa kita perlu tunggu dia minta. Maka Allah kata, yahsabuhumul jahidu aghniya'a minat ta'affuf. Orang dia ni pula, bila dia dah wakafkan diri dia pada agama, dia tak kerja, sampai ke tahap orang-orang yang jahil ini menyangka, oh, dia orang dah kaya dah. Sebab dia tak pernah minta. Tu yahsabuhumul jahil. Orang-orang jahil menyangka mereka ini aghnia, mereka ini cukup, mereka ini kaya. Minat ta'affuf, kerana perangai mereka tak pernah minta pun. Kan, saya pernah kenakan apa-apa bayaran ke? Kalau saya kenakan apa-apa bayaran, korang nganga. Saya punya rate kayangan tau. Bukan kaleng-kaleng. Rate selebriti. Kan? So, orang yang jahil akan sangka mereka yang mengajar itu kaya raya. Sebab mereka tak pernah minta pun. Yang jahil menyangka orang yang susah tentulah minta tolong, bukan? Orang susah mestilah dia minta tolong. Ini guru-guru agama tu tak pernah minta. Cuba tengok guru-guru kafa tu, tuan-puan. Guru kafa ni, dia dapat allowance 800. Dapat allowance 800. Dia mengajar 4 jam. Dia mengajar siapa? Anak-anak kita. Kita dah lah tak tahu nak ngajar anak. Tapi kita bahati serahkan anak kita pada guru-guru kafa ni untuk mereka belajar fardu ain. Sedangkan guru-guru kafa ni, dia tak ada allowance tu, bukan pendapatan tetap. Malah mereka mana boleh buat pinjaman bank sebab bukan gaji. Tapi pernah tak mereka minta-minta?
Tak ada. Mereka usahakan sendiri. So mak bapak yang hantar anak pergi sekolah kafah, kadang-kadang tiap bulan dia ada tentukan bayaran. Okey, sekolah yang ni sebulan RM35. RM35. Apa salahnya tuan-puan kalau kita bayar iuran bulanan itu lebihkan RM5 ke, lebihkan RM10 ke untuk kemaslahatan guru-guru kafah ni. Tu, pernah jadi guru kafah 26 tahun. Dia ikat diri dia untuk ajar fardu ain pada anak-anak kita. Sedangkan kita kat rumah pun gagap nak ajar fardu ain pada anak. Kan anak 7 tahun, 8 tahun balik sekolah, tanya, mami, air mani tu apa? Ui, telan air liur kita nak jawab. Kau ni apa benda kau tanya ni? Dan guru-guru kafah tu, guru-guru agama ni, dia tak minta tolong pun. Relax je nampak. Cuba tengok macam puan tu, 26 tahun, relax je hidup je. Jadi orang jahil sangka, maksud jahil ni apa? Bukan bodoh. Jahil ni dia tak ada empati dan simpati. Itu jahil. So orang-orang jahil ini sangka, mereka tak minta tolong. Tentu dah cukup keperluan. Kan? Tentu dah cukup keperluan. Dan orang yang mengajar tu tidak minta-minta dengan orang. Tapi mereka akan sentiasa berdoa pada Allah agar Allah bantu mereka. Sebab Allah janji untuk beri jalan keluar kepada orang bertakwa. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Kan, kita yang mengaji ni, kita yang belajar agama ni, kita kenal orang yang perlu pertolongan dengan melihat cara hidup mereka. Lihat apa diorang pakai. Kadang beg Tesco itulah yang diusung ke sana kemari. Sedangkan kita pakai LV. Diorang makan apa? Kan, kita pakai pulut dakap. Diorang mampu pakai pulut panggang. Kan, macam mana diorang makan? Pakai tangan kiri. Punilah tak mampu tu sebab duk raih kertas. Pakai tangan kiri dia makan. Maka kita kena keluar dan kita perlu sensitif dengan perhati memek muka, pakaian mereka, cara mereka bercakap. Ada mungkin dia selit disebut keperluan mereka, tapi dengan bahasa yang halus. Kan? Guru-guru kafah tu tuan-puan, anak-anak kafah ni dia akan ada periksa pertengahan tahun, hujung tahun. Bila periksa, kan diorang perlu kepada anak-anak kita periksa, jawab kat mana? Jawab kat papan tulis. Kan? Jawab kat mana? Periksa tu. Jawab dekat tab, laptop. Jawab atas kertas. Guru-guru ni lah yang kena siapkan kertas soalan. Kalau anak 40 orang, satu soalan perlu 5 helai, 6 helai kertas. Atau nak jimat, print depan belakang. Satu orang perlu 2 helai kertas. 2 helai kertas, 40 orang satu kelas, 80 helai kertas. Mana dapat kertas tu, A4 tu? Guru-guru inilah korbankan allowance mereka, pendapatan mereka untuk beli kertas-kertas ni. Kita kalau kita prihatin sebagai mak bapak, kita bantu sikit sebanyak. Nampak tak impact ayat ni? Nampak tak impact ayat ni? Besar ayat ni. RM1 12 macam tu. So kita lah kena mula sensitif. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau kenal mereka ni, sifat-sifat mereka. Diorang tak minta-minta. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak minta
pada orang ramai dengan mendesak-desak. Dia bukannya desperate, tak. Mereka tak minta dengan cara memalukan. Mereka tidak memalukan diri mereka dengan minta, dengan cakap kuat-kuat. Tak. Cuba tanya puan tadi tu 26 tahun jadi guru kafah. Pernah kita dengar dia minta apa-apa? Tak ada. Semua beli sendiri. Kan? Diorang mungkin beri isyarat. Kalau dia nampak kita macam berat nak beri, kan kadang dia kata, ya aku nak periksa ni, ada tak engkau mana-mana kawan yang boleh sedekah kertas ke apa? Kalau kita pun, dia pun nampak kita macam, alah aku pun tak tahulah, aku mana ada kawan aku engkau je lah. Dia akan kata, tak apa, aku saja tanya-tanya, tak ada apa pun. Kan. Malah orang-orang yang tak sensitif akan rasa, dah dia tak minta sungguh-sungguh. Manalah aku tahu. Endasmu. Dia tak minta sungguh-sungguh, manalah aku tahu. Alah kau ni, kayu. Kan? Namun Allah sudah beritahu sifat mereka. Mereka tidak mendesak. La yas'alunan nasa ilhafa. Dan mereka memang memerlukan tetapi mereka tidak mendesak seperti orang lain. Ini kerana pengharapan mereka telah letakkan pada Allah. Tambahan pula, ini kan ajar agama. Nanti orang kata apa? Nabi dulu ajar tak pernah dapat gaji pun. Takut orang salah faham. Dan orang yang jahil menuduh orang mengajar agama sebab nak duit. Meh. Kau jadi guru kafah dulu, kau tengok. Sebab nak duit ke nak apa? Dan kemudian Allah kata apa? Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa jua yang kamu belanjakan, Allah tahu. Allah tahu. So tuan-tuan dan puan-puan, ayat 273 menjadikan kita lebih sensitif terhadap golongan yang perlu kita bantu. Kalau tadi golongan fuqara yang dibantu perlu tepat apa bantuan yang kita nak beri. Kali ini kita perlu sensitif terhadap suara-suara permintaan, bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama daripada orang yang malu nak minta bantuan. Kan? Memandangkan 9.40, kita berhenti dulu, kembali kepada moderator. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ustaz, nak buka soalan ke? Boleh? Soalan sarapan? Boleh. Boleh. Okey, silakan. Jemaah. Nak bertanya? Ada burung hantu kat belakang Ustaz. Baru perasan mata kedip-kedip. Kan. Hidup ke? Takut tak? Tak. Ustaz, kan macam guru agama ni kan, kalau yang tak macam contoh macam asatiza kan mengajar tu, kalau dia tak tetapkan bayaran macam ustaz contohnya kan, gitu bagus sangat. Tapi kalau asatiza yang demand dalam bayaran ni, macam mana pula ustaz? Bagi je. Sebab akhirnya dia hanya akan dapat apa yang dia nak. Dia hanya akan dapat apa yang dia nak. Kalau dia nak macam tu, dia hanya dapat itulah. Plus, kita tidaklah memburuk sangka pada niat dia. Mungkin dia ada keperluan itu dan ini. Dan Allah kata, Allah tak zalim pada kita.
Kalau ini konteks guru agama. Kalau bagi dia layak untuk dapat 1,000 dan dia minta 1,000. Lalu Allah akan lihat niat kita. Kenapa kita minta 1,000? Sebab dia kata, ni bila Allah tanya, okay, kenapa kau perlu 1,000? 1,000 ni sebab nak bayar itu ini, nak pergi situ jauh, kena ada transport, kena ada itu, kena ada ini. Okay, engkau hanya layak dapat 1,000 dan di akhirat tak dapat apa-apa. Yang kita nak ialah apa yang Allah janji di akhirat. Bukan apa yang manusia sanggup beri di dunia. Kan? Yang kita nak ialah kecukupan dari Allah. Bukannya ikut perkiraan kita, 1,000 ni cukup kot. Kan? Satu saya tak nak minta apa-apa. Biarlah penganjur nak bagi berapa pun. Tak pernah pula saya kata, apa sal bulan ni tak cukup ni. Korang bagi 50 je, memang recession teruk betul ke? Ada. Kan? Korang tak bayar pun aku tak kisah. Sebab yang memberi kecukupan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Masya Allah. Ustaz, macam mana pula kalau orang minta ajarkan anak mengaji kan? Kalau perlu ke kita terima ataupun kalau kita menolak tu, mungkin satu ujian juga ke macam mana? Kalau orang dah beri kepercayaan, kita buat je. Selebihnya serah pada Allah. Orang dah percaya kita boleh ajar anak dia, kita ajar je. Kalau dia rasa tak selesa, dia boleh tarik diri. Tapi ada juga pernah orang dekat sini minta saya ajar anak dia. Tapi sebab saya punya masa tak mengizinkan, masa berada di rumah tu lebih banyak berada di luar. Jadi saya tolak, tak dapat nak fulfill dia permohonan. Itu akan kembali pada diri kita lah. Kita rasa mampu ke nak beri komitmen atau tak mampu ke atau macam mana. Ustaz, Sila. Ya. dia sama macam Ustaz kata kecukupan tu. Dia sama macam kalau anak kita lah kan. Anak kita dah kerja, dia nak bagi kita duit ke tiap bulan ke, dia tak bagi tu kita maksudnya kita tak minta lah, maksud saya macam tu. Kalau dia bagi kita ambil, dia tak bagi kita diam. Macam tu Ustaz kecukupan tu. Betul? Sebab cukup ni datang dari Allah, bukan daripada harta kita. Allah yang beri cukup. Kita yang selalu melihat angka itu determine cukup tak cukup. Tapi bila Allah kata cukup, macam sekarang ni kan dekat Palestin tu. Dekat Palestin, Israel tutup untuk air, elektrik semua tu. Berapa lama dah? Selama ini lah kan. Sampai diorang buat pembedahan pun guna handphone punya flashlight. Tapi diorang punya tawanan bila dibebaskan buat sidang media dekat Israel, dia boleh cakap kami dapat makanan seperti mana yang mereka makan. Kami dapat minum air, kami dilayani dengan baik. Siapa yang bagi air semua tu? Bukan Israel dah tutup air. Siapa yang bagi makanan semua tu? Bukan Israel dah lama tutup bantuan makanan. Siapa yang bagi kecukupan? Allah Subhanahu Wa Taala. Walau seluruh dunia nak menafikan, nak menutup ruang untuk kita tak dapat. Bila Allah kata dapat, kita pasti dapat. Allah yang beri kecukupan. Timbul ketakutan sebab kita tak tahu tentang masa depan. Kita tak tahu apa berlaku esok. Sebab tu kita merangka dan merancang, aku kena ada certain amount of money, baru aku rasa cukup untuk esok hari. Sedangkan kita tak ada apa dalam dompet pun, kalau Allah kata cukup untuk esok hari, cukup.
Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, jika kita bantu adik-beradik supaya dia boleh berusaha majukan ekonomi, tapi macam tu juga, maka kita bagi saja ikut kemampuan kita. Boleh jadi macam tu. Cuma kadang-kala manusia ini, dia tak nampak jalan nak majukan tu. So selain daripada kita beri sesuatu, kita beri umpan, why not kita beri pancingnya? Katalah kita nak bantu adik-beradik kita supaya dia majukan diri. Kita bantu dari sudut apa? Hanya keuangan, tapi kalau dia tak tahu mengurus keuangan, sama juga. Atau kita bantu dari sudut apa? Nasihat, tapi kalau dia tak tahu macam mana nak menggayakannya, tetap tak dapat juga. Kan? So, katalah kita nak bantu dia apa? Tanyalah dia punya kemahiran. Okey, apa kau boleh buat? Kau boleh buat kari pap. Kari pap apa jenis? Kari pap oksigen, kari pap yang penuh inti. Atau kari pap separa. Ataupun kari pap carbonara. Ikutlah, kalau kau mampu buat macam tu, kau boleh beri komitmen macam ni. Okey, aku sediakan modal, engkau usahakan. Ini jangan elok-elok. Kan? So, kenal pasti apa dia punya kelebihan. Apa yang dia mampu buat. Ada orang yang tahu menjahit, tapi dia sudah 26 tahun menjahit. Dia rasa malas dah nak menjahit. So, janganlah belikan dia mesin jahit. Kan? Ada yang keras tangan. Ada yang keras tangan. So, kena kenal pasti. Kenal pasti dan kita sediakan lorong-lorong itu. Betul, kita nak bantu adik-beradik kita supaya dia boleh berusaha majukan ekonomi. Tak sebenarnya adik-beradik ni lah yang kita kadang masih reserve nak cakap terus terang sebab nak jaga hati. Kalau dengan kawan kita cakap je kan. Tapi dengan adik-beradik ni kita masih kuat rasa sayang dan cinta tu. Kadang-kala kita cakap tu berlapik. Bila cakap berlapik dia tak faham. Bila cakap berlapik dia tak faham. Paling utama dalam nak menentukan kecukupan rezeki ialah sebesar mana kesyukuran kita pada Allah. Kalau dia sembahyang pun malas, kan? Memanglah kita kita kata orang kafir tu sembahyang pun tak ustaz, tapi dia kaya raya. Oh tak. Sembahyang ada nilai yang signifikan terhadap kemudahan, kesenangan urusan hidup kita. Orang kafir tu sebab dunia ini adalah tempat mereka bersukaria. Tempat mereka bersukaria. So, diorang langgar perintah Tuhan pun Allah tetap beri. Tapi orang beriman tak begitu. Orang Islam tak begitu. Allah akan uji kita dan nak lihat nilai keimanan kita. Sementara orang kafir itu sudah pun teruji nilai keimanan mereka. Ternyata mereka gagal untuk beriman. So di samping kita nak membantu mereka dari sudut keuangan mungkin, kita juga perlu bantu mereka untuk beri kesedaran tentang hubungan silah dengan Allah. Apa dia? Solat. Dan saya ada orang yang selalu minta bantuan. Bila tanya suami dia, kadang-kadang dia solat. Dah meninggal dah orangnya. Tanya isteri dia, solat tak? Solat. Suami kadang-kadang dia ustaz ikut mood. Suami dia dah meninggal lah accident. Tu tak tahu tu solat dia macam mana. Apa yang bakal ditanya oleh Allah.
Dah lah susah dekat dunia. Susah pula nak buat hubungan dengan Allah. Memang taklah kau. Kan? Tapi ada juga orang yang solat. Hidup dia tetap sukar. Hidup dia tetap sukar. Itu kerana ujian untuk dia tu memang akan menghadapi kesukaran lebih kesukaran di dunia. Kan? Sekurang-kurangnya solat itu dapat memberi ketenangan, keindahan, menghiasi akhlak. Ustaz, tak ada ke kerajaan atau mana-mana badan berkanun atau tak berkanun yang sedar akan keadaan guru kafah ni? Mereka juga cikgu. Kenapa tak diberi gaji seperti cikgu? Ini panjang ceritanya tentang guru kafah. Pertama, nature guru kafah ini dia kerja 8 jam. Dia kerja 4 jam. Dan asalnya guru kafah ini diwujudkan untuk menampung kekurangan pendidikan agama sewaktu zaman Tun Mahathir. Kekurangan didikan agama dekat sekolah rendah. Lalu masyarakat bangkit untuk buat inisiatif untuk adakan kelas-kelas mengaji pada waktu petang. Dan kelas-kelas mengaji ini dikelola oleh masyarakat. Bukan oleh kerajaan, oleh masyarakat. Kelas-kelas mengaji ini dikelola oleh masyarakat. So dalam satu karya tu, ada kelas mengaji. Semua dihandle oleh masyarakat. Dan kemudian kerajaan melalui Jabatan Agama buat inisiatif. Apa kata kita beri allowance kepada guru-guru yang mengajar ni. So bila kerajaan mula beri allowance, maka secara tak langsung dia perlulah ikut silibus yang ditentukan oleh kerajaan. So ada bagi allowance. Tapi dari sudut perjawatan, kerajaan tak sediakan. Sebab asal guru kafah ini, dia adalah dalam bentuk sukarela daripada rakyat mengajar rakyat. Tapi setelah berlalu sekian lama makin ramai guru kafah ni. Kalau sampai ke saat ini ada lebih kurang berapa? Lebih daripada 30,000 orang guru kafah. 30,000 orang. Dan semuanya berstatus allowance. Bukan penjawat awam pun, dulu disebut guru rakyat. Allowance. Tak bergaji. So, bila macam tu adalah permohonan minta diserapkan jadi guru tetap. Bergaji, ada pension. Okey. So, bila dia nak diserapkan ataupun bila permohonannya kata dia nak bergaji, ada pension dan tetap. Semua itu ada syarat. Kalau nak bergaji tetap, ada pension, dia kena bekerja seperti mana guru-guru di sekolah biasa. 8 jam. Sedangkan guru kafah sekarang 4 jam. Dia kena bekerja 8 jam. Kalau masuk pukul 8, balik pukul 5. Guru kafah sekarang 4 jam. Kalau dia bergaji tetap, bekerja, ada pension, dia tak boleh ada kerja kedua. Maksudnya, kalau dia nak buat kerja kedua, contoh dialah cikgu, malam dia jadi imam.
Dia perlu dapatkan kebenaran daripada dia punya bos. Sebab dia dapat 2 gaji. Dia kena declare. Sama juga kalau dia cikgu, dia juga jual pasar malam. Dia kena dapatkan kebenaran. Dia juga cikgu, dia supplier kek. Dia perlu dapatkan kebenaran dari guru besar. Sama dengan pejabat awam yang lain. Dan dia tak boleh ada kerja kedua. Tapi guru kafah, dialah guru kafah, dia jadi imam masjid. Dia guru kafah, dia juga ambil upah ngajar ngaji rumah ke rumah. Dia boleh buat komitmen lain. Dia tidak terikat dengan pejabat awam, dia boleh buat komitmen lain. Dan rata-rata banyak juga guru kafah yang ada, saya pernah kenal dekat Kedah. Seorang guru kafah ni, ialah mungkin sebab dia mahir dan tahu selok-belok nak hidup dekat dunia ni, dia ada stesen Petronas. Sedangkan kalau pejabat awam tak boleh ada perniagaan sebesar itu. Stesen Petronas pula tu. Kan? So dia ada give and take. Allowance 800 tu pun tidak dicukai. So dia ada pro and cons. Dan lagi satu, JPA dalam 2-3 tahun kebelakangan ini sudah pun menghadkan pengambilan jawatan tetap. Selepas daripada ini, sebarang pengambilan ke dalam kerajaan diberikan status kontrak. Dan selepas daripada ini, tiada lagi pencen diberikan kepada pesara kerajaan. Yang apa nama? Yang dah lalu tu dia akan teruslah. Macam generasi saya masih lagi layak diberi pencen. Tapi selepas kerajaan baru ambil alih bermula daripada zaman Tun Mahathir yang kedua, peraturan ini sudah digubal. Pejabat awam tiada lagi pencen. Dan status kontrak. Itu yang dibawa oleh gerakan Parti Demokratik, DAP. Selepas daripada ini, pejabat awam sama je macam swasta. Tak ada pencen, gaji, sebahagiannya masuk KWSP. Kalau nak kata faktor ekonomi, dia macam tak adil juga sebab kita tak berpijak kepada realiti yang namanya penjawat awam dapat pencen ni. Sebab kalau ikut, hanya penjawat awam yang layak dapat pencen. Dan kerana privilege itu, maka digubal dasar ahli parlimen yang dapat 2 penggal juga layak dapat pencen. Sedangkan dia bekerja 2 penggal. 2 penggal berapa tahun? 1 penggal 5 tahun, 2 penggal 10 tahun. Penjawat awam bekerja sekurang-kurangnya 15 ke 20 tahun baru layak dapat pencen. Tapi ahli parlimen kerja 5 tahun atau 10 tahun dapat pencen. Pencen pula separuh daripada gaji asal.
Kalau gaji asal dia 20,000, pencen 10,000. Itu sama level dengan jusa. So yang menjadi berat kepada nak bayar pencen ini ialah ahli parlimen. Ahli parlimen kita berapa ramai? Ahli parlimen kita berapa ramai? Lepas tu diheret kesalahan ini kepada seluruh penawat awam, lepas ni terdapat pencen. Kan. So kita macam kena scam di siang hari. So begitulah. Kita sanggup bergaduh untuk politik. Untuk itu konon-konon memperjuangkan ideologi yang dilihat realistik. Tapi akhirnya kita juga yang kena. Kan. Ya Puan Salkiah. Angkat tangan tu macam nak lambai ke apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkenaan dengan tajuk sedekah kan. Ustaz kata kalau kita sedekah yang buat konten tu tak dapat pahala kan. Memang tak dapat pahala. So saya bagi tahu kawan saya lah pasal saya cakap ni Ustaz tahu saya cakap kan dia kata tak boleh sepatutnya dia tak boleh cakap macam tu. Saya kata kalau kita orang awam cakap biasa kan. Cakap biasa sedekah tu baiklah, tapi ini Islam punya law kan. Kalau kita buat apa tu, kita bagi sedekah, kita buat konten, kita tak dapat apa-apa. Walaupun Ustaz dia kata dia tak boleh cakap macam tu. Sebenarnya itu masing-masing kata dia kan. Dia tak boleh sama ada Allah terima ke tidak. Jadi macam mana saya nak kuatkan dia punya tu Ustaz? Dia menafikan yang Ustaz cakap tu. Dia tak nak terima, biarlah dia. Kan? Dia tak nak terima. Aduh, biarlah dia. biarkanlah dia. Kalau saya biarkan je. Tak apalah, awak rasa macam tu, okeylah. Tapi Ustaz, berdosa lah. Ustaz. Tapi berdosa Ustaz. Dia Kita berdosa tak? tak. Dia. Kita sudah pun menyampaikan. Kalau dia berdosa, dialah yang kena bertaubat, bukan kita. Dia tak terima yang apa yang Ustaz cakap tu kan maksudnya. Maksudnya dia berdosa tak? Dia tak kira dosa atau tak. Kita cuma begini. Kalau dia tak terima apa yang kita cakap, maka kita boleh sudahi perbualan itu dengan rupanya kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Kan, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Maksudnya kau ada pendapat engkau, aku ada pendapat aku. So, kita tak perlu putuskan hubungan ni, kita tetap berkawan. Mungkin kau ada idea engkau, aku ada idea aku. That's it. Agree to disagree. Macam tu je. Tetap jaga perhubungan. So, tidak perlu kita terus menilai, kau ni berdosa kau ni. Biarlah dia berdosa. Nanti tahulah dia bertaubat tu. Macam tu pun. Dia je lah. Kalau dia tak terima pun tak apa. Kalau dia nak apa pun yang dia rasa tentang konten TikTok begitu, kan, sedekah kena tunjuk. Macam tadi, kan Allah ada sebut tadi. Kalau kau sedekah, kau tunjuk, bagus. Kan, kalau kau tunjuk, bagus. Tapi kalau kau tak tunjuk dan kau faham keperluan dia, itu lebih bagus. Kan, dia akan guna ayat tadi tu. Rupanya sebelum ayat tu Allah ada sebut tentang ikhlas, tentang jaga hati. Sebab bila kita sedekah dan kita nak tunjuk, kita kena well prepared. Well prepared maksudnya apa? Tentang ni. Illa btigha wajhillah ni. Tentang well prepared ni. Illa btigha wajhillah. Semata-mata mencari redha Allah. So kalau daripada awal dia nak sedekah dan
Niat dia apa? Aku nak buat konten. Aku beri ni sebab aku nak buat konten. Adakah itu untuk Allah? So kalau dia boleh pertahankan itu untuk Allah, that's it. Betul lah apa yang kau kata, betul lah apa yang aku rasa. Okey lah. Yelah, tapi kita tahu kan, dia tak tahu. Kesian lah dia kan. Ya, kita rasa kesian. Dan Allah juga sebut tadi, ayat di atas tadi tentang kita tak boleh beri hidayah. Laisa alaika hudahum. Soalan puan tu ada dalam ayat 272 ni. Kita tak boleh bagi hidayah, kita dah terangkan, dia tak nak terima. Dia rasa apa dia buat tu betul, apa yang mereka buat tu betul. Okey lah. Orang baik-baik je lah. Tak apalah Ustaz, terima kasih banyak. Kita pun tak kata yang kita confirm betul. Boleh jadi apa yang dicakap tu betul. Yelah, kita tak patut sangka buruk pada orang lain. Betul. Satu, kita bukan pada kedudukan paling betul. Dia juga bukan pada kedudukan confirm salah. Tidak. Boleh jadi dia ada idea yang menyokong perbuatan itu yang benar, betul, yang kita masih belum clear apa yang dia nak sampaikan. Boleh jadi macam tu. So sebab tu, bila berlaku pertembungan, okeylah, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Engkau dengan kau punya pendapat, aku dengan pendapat aku. Yang penting kita tidak berbalah, kita tetap berhubungan. Cuma kita tahulah, okey, idea dia macam tu, idea aku macam ni. Betul ya? So jangan raise up dulu, jangan kita dahulukan dengan rasa, engkau dah berdosa, engkau salah. Tak. Bukan itu tujuan kita menegur. Kita tegur, kita beri teguran ataupun peringatan supaya kita nampak kebaikan di situ. Supaya kita nampak kebaikan. Bukan supaya orang tu berubah ikut cakap kita. Tak. Supaya kita nampak kebaikan. Dan boleh jadi kebaikan tu bukan hanya perlu datang dari kita. Mungkin kebaikan tu datang daripada orang sebelah sana. Sebab bila dia argue semula, bila dia beri pendapat dia, bila dia beri alasan dia, boleh jadi alasan tu kita tak terfikir. Lalu kita kata, betul lah apa yang kau cakap tu. Itulah pendekatan Imam Syafi'i. Bila dia berdebat mungkin atau berbeza pandangan dengan orang lain. Dia kata, aku nak cari kebenaran. Bila aku berdebat atau berbeza pendapat, aku nak cari kebenaran. Dan kebenaran itu bukan semestinya datang dari mulut aku. Dan pihak lagi satu tidak semestinya salah. Kalau begitulah cara kita fikir, aman dunia ni. Aman. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ustaz, pertama kali saya dengar karipat oksigen. Pertama kali, Masya Allah. Allahu Akbar. Ada soalan lagi jemaah. Dah 10 minit, Masya Allah. Ustaz dah makan, Ustaz? Bukan, dinosaur dah makan. Masya Allah. Saya rasa macam bercakap dengan dinosaur. Masya Allah, Akbar. Anak saya pun terkejut tadi. Ibu, kenapa dinosaur yang bercakap? Biasalah, hari Minggu memang macam tu. Ustaz bertukar jadi dinosaur. Masya Allah. Okay, kalau tak ada soalan kita tutup lah. Masya Allah, banyak betul kita dapat hari ni. Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza Ustaz atas perkongsian ilmu ini, tadabbur hari ini. Masya Allah. Berinfak lah, kerana infak itu menjadi saham kita di akhirat. Ayat 272 tadi Ustaz kata, tugas kita hanyalah menyampaikan, memberitahu. Selebihnya serah kepada Allah, kerana hidayah itu milik Allah. Masya Allah. Guru, cikgu, ustaz, ustazah, teacher, sifu, apapun gelaran untuk nama-nama tenaga pengajar, pendidik ni, janganlah sesekali memperkecilkan usaha seorang guru. Hargailah pengorbanan mereka
Tanpa guru siapalah kita ni sebagai anak murid. Tahniah buat cikgu-cikgu yang berada dalam Google Meet ni. InsyaAllah sama ada yang sudah bersara ataupun yang masih mengajar. Semoga Allah merahmatimu, Masya Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita daripada subuh tadi hingga ke saat ini, Masya Allah. Mungkin ada yang tak makan lagi, termasuk saya. Jadi Ustaz, sedikit hebahan kuliah hari ini. Petang ni kita bersama dengan Imam Farid bin Syari, Imam Masjid Al-Qudus Seri Kembangan pada pukul 5 petang hari ini dengan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari 8 malam, masalah muafiq dan masbuk. Dan kuliah isyak kita dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk 9.15 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Jadi teruskanlah bersama-sama Gema Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua jemaah yang dikasihi yang sudi berinfak ke tabung Gema Nur Iman. Teruskan berinfak. Moga dengan infak kita itu kuliah-kuliah dapat diteruskan, dapat dijalankan, insya-Allah. Dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemah itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Esok ada kuliah, esok Ustaz berkuliah dengan Gema Nur Iman ke? Esok tak dapat. Saya dekat Tanjung Karang. Ada program dengan Pondok Hasanah. Oh, Masya Allah. Pondok Ustaz Hasanah. terlebih dahulu. Korang habis tu tengah hari tu. Baik. Semoga kita mudahkan segala urusan Ustaz. Masya Allah. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mandi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih Bila. Assalamualaikum. Jumpa petang nanti, insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Mira. Sama-sama, kasih. Nak makan lapar. Belum makan lagi.